Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bersyukur, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian alam ini. Semuanya di langit dan di bumi, semuanya mengucapkan puji-puji tasbih kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu cara mereka-mereka yang Allah tajalikan daripada kebijaksanaan Allah menciptakan, baik di langit baik di bumi, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, semuanya yang Allah ciptakan itu tidak adalah sia-sia. Subhanaka tidak ada sia-sia pun yang Allah jadikan, melainkan semuanya itu adalah kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah itu menunjukkan bahawa Allah tidak memerlukan cerdik pandai, yang lain yang Allah ciptakan cerdik pandai apa siapa pun berkumpul, tidak perlu. Allah tidak perlu melantik sesiapa pun untuk dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah penciptaan kita ni, kita bersyukur kita ini ditempa, tubuh kita ni ditempa daripada api, air, angin, tanah. Jadi ditempa dulu. Boleh Allah nak menjadikan, cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadi terus tak apa ni patung Adam tu. Tetapi Allah Maha bijaksana, disuruhnya malaikat mengikutkan plan-plan apa yang telah Allah Taala plankan untuk ambil tanah sini, ambil air sini, ambil angin sini, ambil daripada hangatnya sini. Semuanya itu semua berasal daripada Nur Muhammad yang telah diislamkan. Jadi bukan tanah-tanah sebarangan untuk buat jasad Adam tu tadi. Dibuat daripada tanah syurga, tanah-tanah Baitul Ma'mur, tanah Mekah, tanah Madinah, di tanah-tanah yang telah betul-betul disyahadatkan, baru diadun-adunkan. Diadun-adunkan urat sarafnya, ada beribu-ribu urat saraf. Penciptaan dia memang cukup luar biasa. Itu dia berdasarkan apa yang telah daripada citra Allah SWT. Jadi Adam ni kita ni, bersyukur kita. Baru tubuh kita je luar biasa dah. Tubuh datuk nenek kita sampai ke kita ni, tubuh kita ni luar biasa. Hingga kan Allah bagi tahu apa, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik semulia-mulia kejadian makhluk tu, sebaik-baik semulia-mulia adalah Adam. Maknanya insan, kita ni, keturunan manusia ni, cuba dibandingkan dengan monyet, letak sebelah monyet, siapa cantik lagi? Jadi manusia ni memang cantik, memang sempurna daripada citra Allah Subhanahu wa taala. Planning yang Allah Taala jadikan tu tadi. Mata, telinga, hidung. Telinga kita kalau terdongak gini kan, kalau hujan kalang kabut kan. Ni tak ada hujan pun tak masuk dalam telinga kita. Cantik, bijaksana Allah mencipta. Jadi bersyukurlah kita. Kalau kita tak kenal diri kita, kita tak kenal kita ni daripada tanah, daripada api, daripada hangat, panas, daripada angin, maka kita tak dapat hargai tubuh kita ni. Allah jadi pun ciptakan pun dah memang luar biasa.
Tu tak ada manusia yang cerdik pandai kumpul satu alam ni, sekian alam, nak menciptakan macam mana yang Allah ciptakan kita punya tubuh ni. Ni kira manusia ni, belum kira dalaman lagi ni, belum kira dia punya rohani lagi. Belum bergerak lagi tu. Kagum dah malaikat. Disuruh izqulna lil malaikati sujudu, disuruh sujud pula. Adam tu tengok apa ni, malaikat tu lihat Adam belum masuk roh lagi pun dah kagum tengok ciptaan ni. Jadi kita ni lebih mulia kedudukan dia daripada malaikat. Bukanlah kita nak merendahkan malaikat, tapi Allah tu meletakkan kita ni, laqad khalaqanal insana fi ahsani. Baik, kejadian yang paling baik. Tapi bila kita ni tak kenal hargai yang Allah. Itu jadi kita ni sekarang ni bangga diri tak tentu pasal, aku diri tak tentu pasal. Akuan diri tu untuk membawa kepada yang esa hanya Allah, tapi kita bawa ke akuan diri kita kepada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita lah pembunuh, perosak, yang akan membinasakan kita. Jadi hawa nafsu yang menyebabkan terjadinya kita mengundang azab, mengundang bala malapetaka. Sebab apa? Keakuan diri kita. Kita mengaku kita ni yang berkuasa, kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang kaki kita berjalan ni, kita rasa kita yang menggerakkan kaki kita berjalan. Bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, memang gitulah, kita rasa kitalah yang bergerak. Bila kita rasa gitu, itulah akan terpisahnya. Sampai sinilah terpisahnya. Makna terpisah tu bukan apa. Terpisah ni mengatakan akuan kita tu membuatkan kita terpisah daripada naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diri je kita keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sentiasa menutupi kita dengan rahmat dia. Tapi disebabkan pengakuan kita, maka kita tercampak. Ibarat Nabi Adam tercampak daripada syurga ke bumi. Ibarat gitu. Beratlah begitu. Ya. Inilah sebenar-benar yang harus kita kenal. Kalau kita tak mengaji ni, kita rasa macam tak ada buat salah je. Kitab kita penuh dengan kitab yang kesyirikan, kitab kita sekarang. Bukan kitab Quran tu, bukan kitab ni. Bukan kitab hutang 35 tu. Kitab kita lebih bahaya daripada kitab-kitab yang lain. Sebab apa? Kita isikan dengan kesyirikan, isi dengan kemunafikan, isi dengan kekufuran, menutupi hak Allah. Kita kata hak kita. Itu yang sekarang dipenuhi dengan kitab kita tu. Nanti jangan sampai nanti di padang mahsyar diloketkan, dikalungkan kat kita kitab tu tadi. Kita tengok sendiri bukan 5G lah, 100G dalam tu semua ada apa yang kita buat. Jangan. Allah Ta'ala bagi kat kitab kita sendiri, menyesal kita sebab apa? Bila buka Allah Ta'ala kata tengok, iqra' kitabah. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup engkau sendiri yang hisap. Memang betul kita tengok 20G, 100G. Bukan 5G pun dah canggih. Ini 100G Allah Ta'ala punya kitab. Apa dalam tu komplit semua ada. Hati kita ke mana? Kita mensyirikkan Allah. Segi luaran, dalaman pun tahu juga Allah. Jangan menyesal di sana nanti. Di sini harus dibereskan. Harus diselesaikan di sini. Apa ala tuju sebenar kita? Kalau Allah dah bagi apa pun. Kita hidup ni, apa pun dah Allah bagi sebenarnya. Tak cukup-cukup sebab apa? Apa lagi yang kita nak kejar? Kita nak kumpul, kata kekayaan, nak kumpul dah macam Nabi Sulaiman nak kumpul tu. Boleh ke? Kalaupun Allah bagi pun tak cukup juga. Sebab kita punya jiwa tak kenal Allah, tak kenal diri. Namanya sampai bila pun dia bagi, tak cukup-cukup. Tu. Dah 100, 200 nak 1000, 1000 nak 2000, 2000 nak sejuta. Tak cukup juga. Tanah seekar nak 10 ekar. Dia akan bawa ke situ. Bukan saya cakap tak boleh kumpul. Tapi kita kena faham. Apa itu qanaah? Merasa cukup apa yang dah ada. Supaya kita boleh tumpukan kepada Allah. Itu qanaah nama dia.
Bukan merasa cukup ya, tapi tak kepada Allah. Qanaah tu merasa cukup dan nakkan kepada Allah, lagi nak Allah, lagi nak Allah. Ni qanaah rasa cukup tapi dengan Allah tu jauh, tak boleh. Jadi perhatilah dalam diri kita ni, sebelum nanti kitab kita yang original, kitab ni direndam dengan api, direndam dengan air laut, dibakar dengan api, takkan hangus kitab ni. Kitab yang akan menemui kemalangan yang paling berat pada diri kita bila diisi dengan rupanya ada banyak kesalahan, kesilapan kita, keakuan diri kita banyak dalam kitab tu. Minta tolong, walau tara idzil mujrimuna nakizu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin. Jika sekiranya kalian lihat orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti, maka dia melihat orang yang telah mendapat nikmat Allah. Orang-orang yang berbuat kesalahan tadi, orang buat kekufaran tadi, dia lihat, dia dah dengar, dia tengok, ya Allah, nikmatnya orang dah kenal diri, kenal Allah. Dulu kehidupan dia benar-benar beribadah dengan Allah. Ya Allah, nikmat, tolong hidupkan balik. Aku dah lihat, aku dah dengar, hidupkan aku balik. Menangis-nangis merayu kepada Allah, minta dihidupkan balik. Dia melihatkan nikmat orang yang kat dunia lagi berhidupan dengan Allah. Allah ceritakan dulu. Allah tahu dah, Allah ceritakan dulu. Supaya kita jangan menyesal di sana nanti seperti orang begitu. Minta tolong Allah, merayu-rayu. Tak boleh, mana boleh. Kami dah yakin, ya Allah, lihat dia nikmat besarnya orang dia beramal dulu kat dunia. Tak boleh dah. Keluar air mata darah pun tak boleh. Tak boleh. Gajah nak masuk dalam lubang jarum, mana boleh. Tak boleh. Tu pasal sekarang ni masihlah ada hidup sisa-sisa kita. Tak sebentar lagi ataupun besok ataupun seminggu lagi kita wafat. Apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Nak harapkan amalan-amalan yang telah kita lakukan, tipu dusta je. Tak ada apa benda pun. Jadi belajarlah kenal diri, kenal Allah. Supaya dengan belajar kita kenal diri, kenal Allah, Allah akan sayang kepada kita. Allah rahmati kita. Dan kita tak ada harapan lain. Bila kita dah kenal Allah, kita akan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita akan selalu berzikir, inilah perbendaharaan Allah Ta'ala yang maha luas. Di mana Rasulullah SAW inilah pakaian dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Benar-benar menyebut. Bila kita dah kenal Allah, kita menyebutnya, maka tak ada apalah pada diri kita. Benar-benar apa pun dalam kehidupan sesaat ke depan, kita benar-benar harapkan Allah. Bukan sekadar kita menyebut wala haula wala quwata illa billah. Bila dah sampai billah, hilang keakuan diri kita. Dia yang kontrol. Jangan diingat batang tubuh kita lagi. Kita tak mempunyai apa-apa pun. Nafas kita naik dan turun pun dia yang naikkan, dia yang turunkan, dia yang berhentikan. Penglihatan kita pun, penglihatan yang kita lihat adalah penglihatan dia. Maka kita melihat dengan penglihatan Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Apabila kita ni, Allah Ta'ala kata tak ada penglihatan. Kau jangan syok sendiri, jangan rasa kau ni mempunyai penglihatan. Itu bahasa kasar saya lah. Tapi Allah bagi tahu kita tidak. Kita semua ni tidak memiliki la tudrikuhul absar. Tak ada mempunyai penglihatan. Tapi bila kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah, kita rasa kita yang melihat. Jadi bila kita yang melihat, maka kita tidak akan nampak Allah. Yang kita nampak kalau kata cawan, cawan. Kata gelas, gelas. Kata air, air. Itu penglihatan kita jadi penglihatan buta. Dia panggil tak nampak Allah. Tapi kalau kita belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak mempunyai penglihatan. La basirun. Tidak mempunyai penglihatan. Tetapi wa huwa yubdrikuhul absar. Bila diberikan kita ni lihat, cuba kita tukar. Bila dibagi lihat, sebenarnya dia yang melihat. Yang dia tajalikan semua sekian alam ni nak menyatakan dia.
Jadi dia tahu, dia melihat hanya dirinya. Itu maknanya kita ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful. Apa tak mengetahui Allah Ta'ala itu, sedangkan dia menjadikan penglihatan tu. Yang halus-halus tu, yang kita lihat, dia juga yang bagi lihat. Yang kita nak mengaku kita ni melihat buat apa. Jadi tukarkan sekarang ni. Kita tak tukarkan sebab apa? Kita melihat ganjaran. Itu nyata, kita nampak itulah ganjaran waktu tu yang kita lihat. Kita tak nampak yang besar lagi daripada Allah nyatakan kitab tu untuk menyatakan esa dia tu. Apa pun Allah jadikan sekian alam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semua menyatakan aku. Muhammad lah aku jadikan, aku punya sifat untuk menjelaskan, iaitu nur. Nur tu mula-mula terjadi pun nur, terang. Maka daripada terang jadi yang lain-lain menyatakan tu. Tetapi kita buta, tak kenal diri kita, maka kita rasa kita yang melihat, maka kita tak nampak. Di sebalik itu adalah siapa yang menciptakan yang kita nampak. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dah dahulu. Bukanlah dia pandang tadi batu tu, dinding tu, Kaabah tu dia nampak Allah tu Kaabah. Bukan. Di sebalik siapa yang menjadikan Kaabah tu, dia dah nampak sifat ihsan. Memang ada dalam diri kita sir-sir, rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala letakkan special. Semua manusia, tak kira Islam tak Islam, ada sirullah. Sirullah tu harus kita kenal dalam diri kita. Itu Allah bagi pangkat masing-masing. Tak ada Allah berbelah bagi. Semua adil Allah bagi. Ada sirul, ada rahsia Allah dalam diri kita. Tinggal lagi kita tak mau hidupkan. Sama orang kafir, ada mata, ada telinga, ada lihat, makan durian, sama juga rasa durian. Ada ke orang kafir ke makan durian tak rasa durian? Ada? Tak ada. Sama juga. Jadi itu yang kita nak faham sekarang ni. Kita tak boleh nak membeza-bezakan sebab Allah bagi itu adil. Pemurah dan juga penyayang Allah tu sama. Tapi kita yang membeza-bezakan. Kita rasa kita orang Islam, kita ni baik, kita bagus. Padahal Allah SWT dari sisi Allah SWT dia pandang kita ni makna manusia aja. Manusia aja dia panggil tadi ahsanin takwim. Semulia-mulia aku jadikan. Lepas tu dia jadikan daripada satu puak tu, daripada Adam dia pecahkan jadi Yahudi, Majusi, Nasrani, macam-macam untuk kita kenal, untuk diajak berkasih sayang. Bukan tujuannya untuk pecah belah kan. Itu watak masing-masing, tak apa, biarlah. Yang kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih membawa risalah ataupun apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tinggikan darjat lagi umat Muhammad supaya engkau ikut. Suruhan tu daripada Allah. Muhammad, kul in kuntum, kul, apa nak dicakap ya Allah, katakan pada umat kau semua, barang siapa ingin dicintai oleh aku, kata Allah, ikuti jejak langkah engkau. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Awal, akhir, zahir, batin harus dikenal Muhammad tu. Bukan kenal Muhammad yang 1400 tahun lebih, tapi Muhammad yang Nur Muhammad yang awal. Tu harus awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Itu yang kita harus faham, harus tahu. Maka di situlah perjalanan kita. Bila kita tahu kita ni adalah pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut dia tu sebaik-baik umat. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Taraf dia kalau ikut Nabi Muhammad, taraf dia macam nabi-nabi Bani Israel. Tinggi darjatnya. Jadi mengapa kita jadi jatuh sekarang ni pula? Yahudi pula bolakan umat Muhammad. Kenapa? Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Masalah kita bermasalah dengan Allah SWT. Kita mencari balah-balah, cari hal dengan Allah SWT. Berat benar kita ni. Tapi kita tak tunjukkan mulut kita berbalah, tapi perangai kita berbalah-balah. Perangai itu lebih bahaya lagi.
Sebab pengakuan diri tu berbalah lah dengan Allah. Tak sesuai dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap hari kita membaca, kadang-kadang la ilaha illallah banyak kali. Tak ada. Tapi habis baca ada. Ada kita, ada Allah. Jadi kita ni kemunafikan berlaku dalam hidup kita, kita tak sedar. Kesyirikan berlaku dalam syirik khafi ke, syirik yang halus ke, itu berlaku dalam hidup kita, kita biarkan. Didikkan ibu bapa, kalau dah ibu bapa pun tak tahu, tak kenal diri, tak kenal Allah, tentu akan dididik anak-anaknya tadi akan dididik ke arah kesyirikan yang berlaku dalam rumah dia tu, ada dalam rumah tangga tu orang yang melakukan syirik. Iaitu apa? Syirik yang halus, iaitu mendustakan. Mendustakan agama tak apalah, okey lagi boleh sedar. Mendustakan Allah, mengatakan Allah tu ada, tetapi di sebalik tu dia pun ada. Allah pun jadi Tuhan, aku pun jadi Tuhan juga. Aku yang ada angkat ni, aku yang mengangkat ni. Masa tu kita belajar, kita memang tak rasalah. Tak rasa yang kita telah berbalah dengan Allah. Kita ngangkat ni, kita rasa kita ngangkat. Tetapi bila kita belajar baru kita nampak. Tak apalah. Betul kan? Ini langsung dibiarkan tak belajar. Sebab apa? Aku janji aku buat dapat ganjaran. Janji aku buat dapat syurga. Janji aku buat dijauhkan daripada neraka. Itu ibadah kita, ibadah ikut hawa nafsu. Bukan ibadah ikut apa cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Allah tak lain aku utus kau Muhammad, melainkan kekasihku aku utus special untuk bawa berita gembira. Kan kau dah kenal aku. Jadi bila kau dah kenal aku, engkau tak ada kan Muhammad. Jadi engkau bawa itu. Jadi Rasulullah SAW nyata membawa dapat Allah Ta'ala. Rasulullah dapat Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, berhidupan dengan Allah, tak merasa ada keakuan diri. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tak ada engkau Muhammad, yang adanya aku. Bukan kau melempar Muhammad, bukan kau berjalan Muhammad, bukan kau Isra wal Mi'raj. Apa semua akulah Muhammad. Bukan kau yang nampas kau naik turun berhenti. Akulah Muhammad. Jadi Muhammad dah terbiasa, tak ada keakuan diri. Beres dah. Sahabat melihat memang betul Muhammad tak ada keakuan diri. Jadi itu yang Rasulullah nak bagi kepada sahabat, kepada umat di waktu itu. Jadi mereka semua dah ada pembimbing rohani, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata dia nampak Nabi Muhammad tak ada keakuan diri. Dengan nyata aku membawa risalah yang daripada Allah Subhanahu wa taala yang hak. Apa nyatanya? Aku tak ada. Ini aku nak bagi kau. Yang ada hanya Allah. Jadi kau berhidupanlah dengan Allah. Aku nak bagikan Allah. Sebab aku dapat tadi berita gembira inilah bila kau dapat Allah. Tak ada keakuan diri kau. Hidup kau ni adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tenang. Baru boleh asyhadu an la. Pasal dah faham. Sekarang tak faham sebut banyak-banyak. Lepas tu dibiarkan tak faham. Bilanya nak betul-betul dengan Allah? Ingat Allah tak tahu ke? Kita buat-buat tak tahu, tak nak belajar kenal diri, kenal Allah. Allah tak pandang banyak ilmu mana pun. Iblis tu lagi banyak ilmu dia. Nabi Adam, daripada zaman Nabi Adam. Amalan dia berjuta tahun. Dia dengan Allah Ta'ala. Malaikat dia pun elit. Malaikat Mukarrabin. Azazil. Iblis dia. Azazil. Semua malaikat-malaikat minta doa dia. Jadi kalau kita kata kita banyak ilmu, kita banyak beramal, malaikat Azazil, Iblis tu lebih tinggi. Tapi Allah nakkan bukan tu. Allah nak tengok ahsanu amala tu adalah engkau faham tak, kenal tak diri, kenal Allah. Bila engkau kenal diri, kenal Allah, selesai engkau punya urusan dengan Allah. Iaitu engkau tak ada keakuan diri. Baru kita akan nampak seluruh hidup kita dikontrol, disusun, cerita-cerita kita semua dengan cantik kita nampak. Ada baik, ada buruk, semua kita boleh terima. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat.
Kita akan sentiasa rasakan itu semua kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni bila kita sakit, kita komplain. Bila okey, kita diam, tak nak puji Allah. Sebab tak kenal dirilah puncanya. Maka itu saya dalam talk saya tak nak cerita yang lain, lari daripada tajuk. Pada ini yang saya tahu, ini yang paling penting. Bagi saya, inilah paling penting. Yang lain nak dapat ilmu lain, itu nanti boleh jadi mudah. Ilmu tu sendiri, makrifat ke tinggi mana pun, darjat tinggi mana pun, ilmu tu akan datang. Dia pasti akan datang dengan izin Allah. Tapi kalau tak ada ini, datang akan rosaklah jiwa kita. Sebab segala ilmu-ilmu yang daripada Allah akan datang, dia nak suruh kita mengesahkan Allah. Tapi kita tak ada ilmu mengesahkan Allah, mengenal diri, mengenal Allah, nak mengesahkan Allah macam mana? Bila dia datang akan membawakan keakuan diri. Jadi merbahaya, boleh jadi rosak. Tu. Kita tengok Iblis, kita tengok macam mana Fir'aun, Namrud, Hammam, Qarun. Itu semua tu Allah Ta'ala tunjukkan cerita tu supaya kita berhati-hati jangan sampai ada keakuan diri. Itu punca keakuan diri. Dibiarkan lama-lama akan terjadilah kemalangan yang berat. Jadi kita tak sah nak fikir panjang-panjang kerana ilmu yang dah ada pada kita ini adalah ilmu yang tahap dia terlalu tinggi. Tinggal lagi kita tak tahu nak mengolahkan dia sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Ilmu yang ada pada tuan-tuan, puan-puan semua, alim ulama semua ni ilmu dah terlalu banyak dan terlalu hebat dah. Tetapi tak dimasukkan dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka ilmu yang banyak tu tak akan memberi manfaat, malahan akan menjadi kerugian. Sebab ilmu yang banyak, amal yang banyak tak ditompangkan dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah, akan menjadi banyak kerosakan di bumi ini. Sebab dia akan merasakan dia lebih hebat. Dia rasa dia banyak beramal. Kita lihat sendiri hari Jumaat dia. Kita hari-hari lain kita datang masjid jarang datang awal kebanyakannya. Bila hari Jumaat bermula khutbah 1:30, pukul 11 lebih 12 kita dah sampai. Kita berzikir, kita berselawat, baca Quran macam-macam. Sampai dah naik imam dah naik mimbar khutbah, khatib dah baca khutbah, turun dah baca solat sebagai salam, kita masih stay lagi kat masjid. Orang dah balik semua banyak, kita baru keluar. Kita terus keluar masjid, kita tengok orang semuanya rendah, kita banyak beramal kononnya. Betul? Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita akan lenyapkan dulu sebelum kita nak bangun keluar daripada masjid. Kalau orang yang kenal diri, kenal Allah. Ya Allah, ni semua tadi aku buat daripada pukul 11 lebih sampai pukul 2:30 ni. Tadi orang semua dah balik, tak ada apa benda. Semua engkau punya, Ya Allah. Baru dia bangun, berdoa, buang keakuan diri. Baru dia keluar daripada masjid. Kalau dia tak buat gitu, dia keluar sekejap lagi kan. Dia tengok orang tercangok kat kedai kopi ni, semua lalai ni. Dia datang bisikkan was-was. Sebab sifat ilmu, kalau orang beramal tinggi macam Iblis, ya, dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia akan begitu datang. Lagi banyak dia beramal, lagi datang puji-pujian. Tapi kalau orang tak kenal diri, kenal Allah, takut dia nak dengar ada pujian pada dia. Dia hapuskan cepat dengan La ilaha illallah, tak ada aku, semua engkau punya Ya Allah. Baru diselamatkan, baru dia duduk dalam benteng Allah, baru dia keluar. Jadi bisikan tu takkan datang. Ini siapa-siapa pun saya nak bagi ingat. Kau ulama, kau tinggi macam mana, kau tinggi darjat kau apa pun, pastikan jangan sampai ada rasa ada kedirian, keakuan diri. Selepas beramal, selepas lakukan sedekah. Aku dah bagi buat masjid ni 10 biji masjid. Aku tak kira. Allah tu, itu bagi Allah tu kau buat masjid 10 tu pun tu Allah, kau jangan tunjuklah dengan Allah. Tak payah. Sebab kau dapat duit buat masjid tu pun Allah yang bagi. Saya bekerja, saya bertungkul umat. Kudrat apa bagi? Kau bekerja tak ada kudrat, siapa kau pakai? Aku ada ilmu. Ilmu siapa yang Allah bagi? Itu kat kau. Ilmu kau mengaku tu semua gaji kau punya ke? Semua Allah yang kontrol. Kau nak tunjuk dengan Allah, Ya Allah,
Aku dah buat masjid 10 biji, ya Allah. Apa kau nak bagi aku, ya Allah? Kau nak ingatkan Allah balik. Allah yang bagi. Kau tak malu ke kau nak ingatkan balik? Kalau dah belajar kenal diri. Takut kita nak ingatkan apa yang kita buat. Padahal kita langsung tak ada buat apa-apa. Semuanya hak Allah satu. Itu sebenar-benar yang Allah Ta'ala kata ahsanu amalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Aku jadikan semua manusia ni. Aku nak tengok. Aku jadikan mati, mauta wal haya. Aku hidup balik. Kau nak tengok siapa ahsanu amalah. Siapa yang lakukan ahsanu amalah adalah bila dia buat baik, dia hilangkan keakuan engkau ya Allah, bukan aku semua ni. Aku boleh solat tahajud 20 tahun. Ini semua engkau ya Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ya Allah, aku dah 20 tahun. Bagilah aku syurga ya Allah. La haula wa la quwata illa. Tak malu ke kita? Syurga tu punyaan Allah. Bukan kita beramal, kita nak paksa Allah nak bagi kita syurga. Boleh ke? Siapa kita? Tak malu ke? Perbuatan kita banyak perbuatan yang salah. Lepas tu kita nak minta Allah bagi kita syurga. Bukan saya kata tak boleh minta. Boleh minta, tapi kita harus ngukur diri kita. Ngukur diri kita sebelum doa. Jangan doa dulu, ngukur. Layak ke kita mendapatkan itu? Dan lebih baiklah kita cakap dengan Allah. Lebih baik, ya Allah, rahmat kau. Lebih penting, ya Allah, ampunan kau. Lebih aku harapkan daripada segala amalan-amalan yang aku buatkan. Solat, tahajud, puasa, sedekah, 10 masjid. Itu semua aku tak harapkan. Aku harapkan rahmat dan ampunanmu, ya Allah. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah. Bahagia hidup dia. Dia tak ada masalah dengan Allah. Bila kita tak ada masalah dengan Allah, Allah akan hilangkan masalah semua. Tapi kalau dah dengan Allah masalah, dalam solat, takkan apa benda kita punya ingatan. Tak khusyuk dibiarkan berpuluh tahun. Kita pun tak faham khusyuk macam mana. Tak mau cari orang-orang yang arif billah yang khusyuk solatnya. Dia bukan boleh cari khusyuk ni guru-guru yang tak arif billah. Dia kena cari guru yang arif billah, baru kita tahu khusyuk tu apa. Jumpa ulama-ulama ahli biasa, tasak dia belajaran dia biasa ni, tak boleh. Dia mesti ahli makrifat, ahli hakikat, ahli tarikat. Kalau syariat dia, habislah. Rasulullah SAW bagi tahu, orang amalan orang syariat ni macam pahat dengan pengetuk. Sekali ketuk ada upah, pup jalan. Tak ada upah, tak ada jalan. Berat sangat orang syariat ni menyamalan. Jadi kita nak amalan orang-orang yang makrifat sentiasa 24 jam daim. Dalam solat pun khusyuk kepada Allah, hilang keakuan diri, terbawa-bawa di luar solat. 24 jam sentiasa khusyuk wa tawaduk dengan Allah. Apa tu khusyuk wa tawaduk? Tak ada keakuan diri. Merasakan Allah yang gerakkan, Allah yang lagi bercakap, Allah yang berkehendak. Dia bawa dalam solat tadi. Dan solat dia tu khusyuknya dapat di situ. Dia buat, dia luar solat pun terbawa-bawa daim. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menangislah kita kalau kita masih solat kita. Fawailul lil musallin la solatihim sa. Menangislah kita. Jangan dibiarkan kita solat dalam keadaan celaka, dalam keadaan malapetaka, dalam keadaan busuk, dalam keadaan najis di hadapan Allah. Kita masih lagi tak rasa yang kita berada di dalam keadaan tong najis. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanallah Maha Suci, tetapi kita rasakan macam kita dah solat. Maka itu Allah Taala kata, bukan tak boleh solat, tetapi jangan kau bawa najis. Aku Maha Suci, aku baru berada pada yang lembah muqaddas itu. Kalau masih ada dalam keadaan hati kau ada keakuan diri, masih ada najis lagi. Maka itu kita perlu betul-betul duduk dalam pengajian ni. Sebab kita dah pengajian syariat dah terlalu banyak lah. Minta maaf saya cakap, saya bukan nak hina. Tetapi jangan terlalu banyak sangat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila banyak sangat syariat, nanti hakikat tak ada, tenggelam kita. Tenggelam, hanyut kita. Jadi kita bangga diri, sombong, aku banyak laku. Kita tak sedar bahawasanya yang menjalankan kerja-kerja itu semua adalah hakikatnya daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita.
Semuanya cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajarlah mengenal diri, mengenal Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pun sendiri. Pertama aku ciptakan makhluk Nur Muhammad. Perkataan yang pertama keluar untuk aku nak jadikan Nur Muhammad itulah ingin aku dikenali. Maka keluar Nur Muhammad yang mengelilingi sekalian alam yang besar sangat dah ni. Sekalian alam. Cahaya je waktu tu, belum ada Lauh Mahfuz, belum ada surga, belum ada neraka. Jadi disuruh Allah, belum ada semua ni, Allah suruh kenal aku. Menerusi apa? Muhammad ni lah harus kita kenal diri tu, ada diri Muhammad. Supaya akan menyuluh nanti yang ada semua sekalian adalah menyatakan Allah, wujud Allah. Baru boleh kita hidup dalam keadaan hidup dia, bukan kita. La hayyun. Sekarang kita ngakui lagi kita ni masih rasa kita hidup, Allah pun hidup. Mana boleh, tak sama dengan kita sebut La ilaha illallah. Munafik itu. Tak betul kita. Jadi bila kita ni nak betul-betul hidup dalam keadaan yang mutmainnah, dalam keadaan tenang yang Allah sendiri panggil. Mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Allah Ta'ala kata, kalau jiwa yang tenang, buangkan semua keakuan diri. Buangkan semua, betul-betul kepada aku. Jangan kau bawa amalan kau. Jangan kau bawa kau punya buat masjid banyak ni. Ya Allah, aku dah buat baik. Kau nak, tak payah tunjuk dengan Allah. Kau yang datang pada Allah. Sebab engkau ni memang hak Allah Ta'ala. Jangan sekarang ni apa-apa. Betul-betul. Wa ila rabbika farghab. Betul-betul. Ala tujuan kita. Tak ada lain pun yang lebih baik. Ustaz Auza'i pun pernah ceritakan, kalau kita dah nampak pokok garu tu, kalau nampak orang dah nampak duit pokok garu kan, kena pula dah lama lah, beratus orang dah nampak duit dah. Tapi ni lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Orang ni disayangi Allah, dia tak nampak duit, dia nampak siapa ciptakan tu. Fa'in nama tuwallu fasamma, lebih hebat lagi. Tu lain kali tak nampak pokok garu lagi dah, nampak Allah dulu, lagi berharga daripada. Tu nak bagi tahu maknanya. Kita sekarang terbalik. Kita nampak yang zahir tu berharga. Padahal Allah jadikan zahir, di sebalik zahir ada yang tersirat. Iaitu Allah tu nak nyatakan tu supaya kau lihat aku lebih berharga, Pak Ainama. Kau melihat aku tu lebih berharga daripada apa pun gunung emas yang kau lihat tu. Tapi masih lagi kau nampak tu berharga, nampak. Kau tak nampak aku, maka engkau buta. Engkau lah orang yang buta, maka engkau lah yang paling rugi. Tapi kita dah terbiasa. Kita tak menemui guru-guru yang begini. Sedangkan Rasulullah suruh cari guru-guru yang bertaraf arifin billah. Kalau tak dapat, rugi hidup kita. Kita tak faham hidup ni untuk apa. Kita tak faham. Ada tuju hidup kita untuk apa, tak faham. Makan, minum, kahwin, ada anak, ada cucu. Lepas tu kita tak tahu ada tuju macam mana. Lepas tu minta syurga, jauhkan neraka. Allah tu macam mana? Sedangkan Allah tu suruh kenal dia. Bila kita dah kenal, Allah akan perkenalkan diri Allah pada kita. Baru kita tahu kita tak punya apa. Ini cerita dia. Setiap hidup-hidup ni semua cerita Allah. Jadi kita tak risau kan, kita tenang. Apa pun ke depan kita sesaat ni, Allah lah yang nak bawa jalan. Sesaat ni depan ni pun Allah. Yang belakang pun semua Allah yang nyus. Tak ada satu pun hak kita, hak siapa-siapa pun. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal huwa, semuanya dia. Jangan nampak yang lain lagi dah. Bi kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in alim. Apa pun dia, tak ada apa. Bahagia tak kita? Kita kehidupan dengan Allah, bukan berkehidupan dengan mak bapak, keluarga ni. Semua tu bukan. Tu buanglah dulu. Bukan saya cakap tinggalkan keluarga, bukan. Maknanya kita kena ingat tu tak penting dulu. Yang penting adalah kita ni hidup Allah. Baru yang lain, keluarga kau semua akan jadi bertambah cantik. Kalau kita sandarkan makhluk dulu, habis kita. Walaupun satu makhluk kita sandar, tetap juga gagal kita hidup. Jadi betul-betulkan Allah dulu, baru Allah akan janji, aku akan jaga keliling kau. Isteri kau, anak kau, suami kau. Apa pun aku akan jaga. Kalau kita dah beres dengan Allah. Kita dah berada dalam benteng, Allah tahu nak jaga siapa-siapa. Tak payah kita nak ajar Allah Ta'ala. Jangan nak ajar Allah kasih sayang, nak ajar Allah susunan pemerintahan. Tapi Allah tu tahu. Dia yang maha pemerintah, maha kontrol. Semua sekali.
Yang risaunya sekarang kita rasa ada keakuan diri, itu yang menyebabkan kita rasa ni tak boleh. Sebab tak selesai juga. Yang boleh selesaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalilah betul-betul. Ya, jangan, kena jujurlah. Dengan Allah ni kena jujur, lagi kena jujur. Alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca tu banyak-banyak supaya kita jadi jujur. Allah tahu dalaman kita. Yang halus-halus pun Allah tahu. Jadi jujur dengan Allah. Ya Allah, aku lemah ni ya Allah. Jujur-jujur dengan Allah. Aku nak engkau betul-betul ya Allah. Buangkan keakuan diri aku ya Allah. Aku nak ikhlas, aku nak jujur dengan engkau. Jujur dengan Allah Ta'ala tadi. Siddiq betul-betul benar dengan Allah. Siddiqiyah, benarkan lagi batin kita. Siddiqiyah tadi. InsyaAllah. Saya cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita minta pencerahan lagi. Mulai daripada Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, dan juga Syekh Latif dan lain-lain, insyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari para santri sekalian, anak-anak, kita berzikir sikit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tubna ila Allah warja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya berbesar hati dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Abdul Aziz kerana memberikan semangat-semangat dan patokan-patokan yang sangat berguna untuk terutamanya kita berhadapan dengan berbagai ujian yang kita yakin, semua kita yakin tak ada siapa yang berbalah-balah bahawa sesungguhnya kita ni telah masuk di dalam era akhir zaman. Apabila kita menyebut sudah masuk ke era akhir zaman, perkataan ini, frasa ini, tesis statement ini, apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya? Dalilnya ada. Setakat yang saya jumpa kena satu hadis atau kama qala Nabi SAW, maksud dia para sahabat berhimpun di tepi-tepi Rasulullah. Lalu para sahabat minta doa, wahai Rasulullah, tolong doakan Yaman, negara Yaman kami aman. Rasulullah doakan aman, negara Yaman aman. Kemudian, ya Rasulullah, tolong doakan Syria aman. Rasulullah doakan Syria aman, bagus, elok. Kemudian orang daripada negara Najat minta doa yang sama, wahai Rasulullah, najat kami ya Rasulullah. Rasulullah memalingkan muka. Rasulullah cakap benda lain, sambung tok. Tu orang najat tadi pergi dekat depan muka Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong doakan untuk Yaman, untuk najat kami ya Rasulullah. Tolong doakan untuk najat kami, negara kami pula. Tolong bagi jadi aman ya Rasulullah berkat doa kamu. Rasulullah palingkan muka lagu ni. Lepas tu orang daripada negara Yaman tadi, daripada negara Najat tadi, pergi beralih duduk situ pula depan muka Nabi. Wahai Rasulullah, Najat kami lagu mana? Tolong doakan aman Zat. Lagu Yaman dengan Syria. Lepas tu Rasulullah jawab, Rasulullah kata, daripada sanalah yang akan timbul tanduk syaitan dan gegaran-gegaran. Allahu Akbar. Jadi bila kita tengok senario dunia pada hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, negara yang dikatakan aman oleh Rasulullah tu memang betul aman,
Tetapi La ni sudah lagi tidak aman. Berlaku peperangan di sana. Di Yaman dan di Syria perang hancur. Kita tengok viral di poster-poster dulu, gambar dulu bukan main cantik. Taman, jalan, bangunan bukan main cantik. Dia compare dengan La ni apa jadi kat Syria dengan Yaman. Hancur, bangunan berlubang-lubang, pokok-pokok habis musnah. Jadi mana doa Nabi tadi? No, maknanya doa Nabi tadi dah berlalu. Yang kata Yaman dengan Syria tadi aman, damai, tenteram, syok. Memang betul. Kawan-kawan saya mengaji kat Syria tu, dia kata tempat mengaji agama paling syok di Syria lah. Kita di Mesir dah lama kita tengok Mesir paling syok sekali. Rupanya dah. Syria dia kata 10 kali lagi syok pada Mesir. Mesir tu dah syok dah. Yang kata pi Syria tadi depa kata kalau hang pi Syria pula semua mengaji, hang akan dapati Syria ni 10 kali lagi syok pada Mesir. Tapi zaman itu sudah berlalu. Syria hancur sehancur-hancurnya akibat daripada perang. Jadi doa tadi, Rasulullah tadi pergi mana? Rasulullah tak akan menipu. Rasulullah mukjizat. Kalam Rasulullah sentiasa benar dan tidak ada satu pun tidak benar. Maka kita takwilkan perkara itu sudah berlalu. Sudah berlalu dan masuklah fasa akhir zaman, iaitu Yaman dan Syria hancur dan bermulalah sekarang ni gegaran-gegaran dan tanduk syaitan telah muncul daripada negara Najd. Najd sekarang sudah berubah nama je kepada Riyadh, yang berada satu negara itu dulu nama dia Najd, sekarang ni berada di dalam Saudi Arabia. Sekarang ini negara Saudi Arabia berlaku fitnah. Di antaranya ialah mereka mengaku mereka bermazhab Wahabi. Mereka mengaku, syekh-syekh mereka kata mazhab Wahabi, tapi Wahabi Malaysia tak mengaku. Tak apalah yang tu. Pasal aib kan, benda ni aib. Jadi kita pun faham, kita raikan. Jangan kata siapa pun Wahabi lah. Kita semua kita sayang. Kalau orang tanya siapa Wahabi, aku Wahabi. Siapa Syiah, aku Syiah. Siapa sesat, aku sesat. Kita bawa jalan ni, semua hak buruk-buruk kita bagi kita. Kita landa kat kita, tak apa. Ambil kat kita. Maknanya apa maksud kita repair. Kita ajak orang Wahabi, orang Syiah. Mai dengar talk kita. Mai dengar talk kita. Membasmi keakuan diri, membuang keakuan diri. Inilah jalan dia. Untuk kita nak lawan dengan tanduk syaitan tadi ni. Yang menyebabkan gegaran-gegaran dalam dunia Islam. Walaupun Najd sekarang aman, sentosa, damai. Tetapi dari Najd, Rasulullah kata, dari situlah akan munculnya fitnah-fitnah agama dan tanduk syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan wang fiat ringgit kita pada hari ini adalah jasa kerajaan Saudi Arabia yang telah buat kesepakatan perjanjian membeli petroleum hanya dengan wang-wang yang dicetak oleh Amerika Syarikat. Lalu berasaslah, kukuhlah sistem ekonomi yang pada hari ini, iaitu petrodollar nama dia. Petrodollar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sebelum itu, duit-duit kita diasaskan bersumberkan ataupun bersandarkan dengan emas. Masa itu tak berapa nak jadi riba lagi. Walaupun terdedah kepada manipulasi dan konspirasi, iaitu fiat money tu, emas tu disandarkan je, dia tak duduk dalam tu. Dia tak duduk di dalam fiat money tu. Jadi di manakah manipulasi dan konspirasi yang boleh berlaku? Kita ingat dia disandarkan dengan emas, kan? Tapi dalam diam-diam dia boleh cetak. Dia boleh cetak USD yang tidak disandarkan dengan emas tadi. Dan dia boleh belanja ikut suka hati dia. Dia main negara kita tahu, oh, ni bersandar dengan emas. Dia boleh kita laku, kita pun jual tanah kita. Di atas mereka hanya effort mencetak USD. Nampak tak fitnah tu? Nampak fitnah? Walaupun dia hanya disandarkan dengan emas, tetap boleh berlaku fitnah. Inilah dia yang Rasulullah kata, riba ni tidak terkecuali seorang pun di akhir zaman nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Apa ubat dia? Yang saya rasa ubat dia inilah dia. Menghilangkan keakuan diri ni. Dia adalah satu paradigma yang jauh. Dia ada satu menganjak paradigma yang jauh sehingga menyatakan bahawa yang wujud hanya wujud Allah. Paradigma ini bukan semua orang mampu faham. Tapi baik sangkalah. Kalau tak faham, jangan kata sesat. Jangan kata sesat lagi. Sabar, ikut. Saya 8 tahun pun tak faham-faham lagi. Kerana dia adalah merupakan rasa. Dia adalah rasa anugerah Allah. Macam mana nak wujudkan? Macam mana nak wujudkan rasa dalam dada ni? Nak menimbulkan yang wujud hanya wujud Allah. Lalu satu hari Allah Ta'ala hantar nyamuk. Saya termenung doktor ni. Doktor menung. Apa dia? Apa ni? Yang wujud hanya wujud Allah.
Aku ni macam mana? Aku boleh ni tampak ni macam wujud macam mana? Kita ni walaupun kitab banyak duk baca, mengaji Azhar 5-6 tahun, tak faham. Kalau Allah tak bagi faham. Sebab benda ni benda cahaya, benda tauhid. Lalu main nyamuk sekok. Depan nyamuk. Pak. Nampak hancur weh. Jadi seolah-olah Allah nak kata kepada saya, alah gutulah maksud tak wujud. Hang, dunia hang, planet-planet yang tahu, semuanya lebih kecil daripada sayap nyamuk tu. Allahuakbar. Baru saya faham mana kalau Allah Ta'ala nak tepuk bagi hancur, lagu tu, habis semua, padam tu. Lagu tu yang dimaksudkan yang wujud, yang benar-benar wujud, hanya wujud Allah dan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya sementara diwujudkan bagaikan seekor nyamuk. Bahkan dalam Quran dikatakan dunia dan seisinya haba'an mansura, berdebu yang berterbangan. Mana lebih kecil pada sayap nyamuk tu tadi. Allahumma salli. Maka fahamlah saya. Dengan hanya satu saat saja Allah boleh kasih faham. Tadi ni yang 8 tahun mengaji tak faham. Sebagai perjalanan lah. Perjalanan. Bila kita ikhlas mengaji, Allah boleh nak kasih faham. Pasal apa tak faham-faham? Pasal sombong. Pasal ego, pasal bongkak, pasal takabur, merasakan diri tu banyak ilmu dah. Pandai baca kitab. Ustaz Aziz tak mengaji mana-mana. Tapi boleh bagi talk ni. Aku lagi hebat. Aku mengaji Azhar 4 tahun. Mesti aku lagi hebat. Sombong. Kesombongan yang tak faham-faham tu sebab sombong. Ego, takabur. Kerana inilah Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat manusia di bawah kolong langit adalah ulama su. Sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit adalah ulama su. Dan Rasulullah bersabda, aku lebih bimbang lagi tentang keluarnya Dajjal. Satu perkara, iaitu al-a'immah al-mudillin. Al-a'immah al-mudillin. Tokoh. A'immah ni tokoh. Maknanya dia bukan ulama' saja tau. Tokoh. Al-a'immah, ramai orang silap terjemah. Dia kata ulama' sesat. Tak. Al-a'immah ni terjemahan dia tokoh. Al-mudillin, yang menyesatkan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Tokoh ni saya tak payah nak ulas lah. Tokoh ni, ramai orang yang meletakkan tokoh sebagai buah hati dalam diri dia. Jadi bila saya sebut satu nama, pasti ada orang sakit hati. Sebab dia dah letak tokoh duduk dalam, selit dalam ni, dalam hati dia. Bila saya sentuh nama-nama sesuatu tokoh, mesti dia kecil hati, mesti terguris hati dia. Dia tokoh ni tak payah sebut. Tuan-tuan sendiri mau faham. Al-a'immah al-mudillin, tokoh yang menyesatkan. Saya rasa setakat tu saja. Minta maaf terlebih masa kasar bahasa, kerana saya nak bagi masa saya kepada Tuan Guru Haji Ramli untuk cakap banyak sikit nasihat-nasihat kepada kita semua, insya-Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Guru Aziz, Yang Musyid ni yang mulia sahabat saya Ustaz Ahmad. Saya kenal Ustaz Ahmad ni lama dah. Dekat-dekat 10-15 tahun dulu ni, kat 20 tahun dah kot no. Sebenarnya saya ni tak pernah berceramah macam ni, nak cakap ni tak biasa. Orang tua. Lagi tak ada dia. Saya pun boleh kata tak mengaji lah. Duk ikut kawan-kawan. Ni bentuk guru saya ni. Guru Quran saya. Ustaz apa nama, daripada Tangampung. Saya tak pandai cakap, cuma nak buat pesanan sikit lah. Dah saya terpaksa buat. Yang pertama sekali, kita ni kena baik sangka, jangan buruk sangka. Lepas tu kita buat yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk dunia lah, kerana Allah.
Boleh setakat tu Ustaz, no? Okay. Waalaikumsalam. Saya bagi kepada Ustaz apa nama daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang dimuliakan tuan guru, seterusnya tuan rumah dan sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah tak pandai cakap juga. Tak pandai cakap. Okey. Okey. Cuma nak bagi pesanan ringkas lah. Pesanan ringkas, kita kena jaga solat lah. Solat 5 waktu jangan tinggal. Tu yang penting tu. Kalau solat kita elok, maka semua amalan kita elok. Jadi tak ada apa kot, yang tu je. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang inayah rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini bersama-sama dengan tetamu yang Allah Taala jemput, walaupun dalam keadaan kita nak bekerja, menunjuk tempat ke apa, tapi tempat apa pun kita nak buat, tetap Allah Taala letakkan dalam majlis. Dia tarik kita dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Rahmat Allah. Kita nak buat sesuatu, apa pun kita nak buat, kan? Saya nak pergi mana ke apa-apa semua, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita 2011 saya tak ada duit apa-apa nak pergi ke Mekah bersama dengan Syekh Aziz. Saya tak ada duit, Ustaz. Saya tak ada duit, Ustaz, nak pergi. 2011 saya tak ada duit, Ustaz. Dan jawapan Syekh Aziz satu je, insya-Allah je. Jadi saya tak tahu macam mana benda tu datang. Bukan datang kat bawah bantal saya. Adalah perantaraan tu. Dapat saya pergi, alhamdulillah masa tu memang dalam keadaan yang Allah Taala aturkan. Disebabkan apa? Itulah panggilan Allah SWT. Rezeki daripada mana datang pun saya tak tahu datang dari mana. Disebabkan oleh apa tu? Rahmat daripada apa tu? Daripada dia tu. Tu kita serahkan bulat-bulat rezeki tu hak milik Allah SWT. Saya pun tak tahu. InsyaAllah yang tuan guru kita bagi tahu tu memang mahal lah. Itulah kita diajar, dididik kita dalaman kita ni, hati kita kepada Allah SWT. Jadi apa yang hala tuju kita saya nak cakap pagi ni? Apa hala tuju kita orang ni nak cakap pada pagi ni? Hala tuju dia tak lain, mengesakan Allah SWT. Apa pun kita nak buat, nafikan keakuan diri kita. Kita nak solat tadi, Ustaz cakap tadi. Kita nak solat tadi tu, jangan anggap kita yang solat. Tu nak terangkan betul-betul ni. Sekarang ni dah tak boleh nak bukan nak berselindung di sebalik apa tak ada, di sebalik cahaya ke tak ada. Ni saya nak terus terang. Bukan terus terang apa, memang ini terang-terangan. Nabi Muhammad SAW ajar nafikan keakuan diri. La ilaha illallah. La tu maksud dia nafi. Kan? Apabila kita nak angkat takbir atau ihram, kita kata solat, betul? Solat, tapi kita nak masukkan yang ni, tauhid kepada Allah SWT. Hati kita kepada Allah, apa dia? Nafikan betul-betul keakuan. Allahu Akbar, tak ada diri kita, semua dia je. Nafikan betul-betul, nafi jangan ada diri kita. Jangan ada diri kita tu, la ilaha illallah. Betul Haji Ramli kata tadi. Memang nak kena bukanlah kata saya mengajar, tapi kita nak kongsikan. Haji Ramli kata tadi, betul. Kita nak kongsikan. Jadi Allahu Akbar, tak ada keakuan diri kita, dia je. Esa. Kita ni dengan Allah Ta'ala tak boleh ada dua. Esa satu, tunggal, zat yang tunggal. Tak boleh, esa. Jadi solat kita tu dalam keadaan sedap. Bukan solat kita ni dalam keadaan maksud solat, masa tu saya berada di Golok, Thailand. Apa maksud solat? Semayang. Salah solat. Solat tu semayang, bukan. Apa maksud semayang? Solat. Salah. Dua-dua tu semayang tak tepat. Kan? Solat tu menyambung dengan Allah. Tak ada keakuan diri kita. Dia, esa. Mengesakan semua. Kan? Itu maksud solat. Jadi kita jaga yang tu. Jaga dalamannya. Jadi kita tak rasa diri kita. Jadi kita tak rasa, kejap lagi Zuhur. Kejap lagi Zuhur ni. Alah, susah. Kita memang tak cakap mulut kita susah. Tapi kita nak selesaikan. Nanti kita tak ada kerja lain yang kita tak payah nak. Jadi kita nak jaga yang tu dalam. Mengesakan Allah tu dalam keadaan solat. Menyambung dengan Allah SWT tadi tu.
Tu dia. Jadi kita tak rasa apa, kita rasa Zuhur nak datang lagi, kita rasa syok, panggilan dia sedap. Sedap, syok. Kekasih panggil. Kan? Kekasih panggil. Dia akan bawa nanti masa kita tidur nanti. Dia bawa masa kita nak tidur, kita nak pergi mana pun dia bawa. Syok je kehidupan kita dengan Allah Taala. Bawa kereta je gini, kita nak apa? Nak cocok jarum, nak cocok dekat apa ni gaharu tadi tu, kan? Kita rasa syok ya Allah, gerak Allah syok. Tu dia. Kita nak masukkan Allah dalam hidup kita. Macam Mak Kilau kata, kalau tak ada Allah, maka tak boleh kita berperang. Sebab ada Allah tadi tu. Ada Allah tu maksudnya apa? Tak ada kat kuan diri kita. Dia mengesahkan Allah. Patutlah dia boleh berperang. Mat Kilau. Betapa hebatnya dia. Nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak tak dia? Jadi saya nak cakap, seronok saya tengok Haji Ramli ni. Sebab saya nampak Haji Ramli ni, saya nampak apa? Saya nampak kerja-kerja apa? Apa nama kerja apa tu? Gaharu ni kan? Gaharu ni, saya ada rahsia di sebalik, saya ajar cerita, ada rahsia di sebalik gaharu ni. Jadi masa tu saya sakit. Haji Ramli memang pakar bidang ni, saya tahu. Jadi sakit tu saya masukkan dalam diri saya. Saya demam 3 hari. Kan? Jadi sakit ni tak sakit ya Allah dalam demam saya ni. Jadi sakit bila ada rasa keakuan dia, ada rasa gerak aku, ada rasa aku nak solat pun ada rasa gerak aku. Jadi bila kita itu sakit Allah. Sakit bila aku lupa engkau ya Allah. Mana lupa tu ada keakuan diri kita lah. Jadi bila kita macam tu sakit, bila pokok tu sakit, dia akan betul je dia mengeluarkan aroma, betul Saya pun tak belajar juga, saya belajar dengan Syekh Aziz juga, dengan Ustaz Ahmad Azhari juga. Tapi betul aroma tu dia akan keluar yang lebih wangi. Macam Haji Ramli dia lagi inilah. Siap ada buat air lagi dia. Jadi itulah aroma daripada pokok gaharu. Macam itulah mukmin, orang mukmin dia seperti gaharu tadi tu. Ustaz Ahmad pun dia ada bagi tahu tentang kupasan hari tu. Tapi saya kupas, saya nampak kupasan yang tu, itulah. Banyak kupasan dia sebenarnya olahan tu. Jadi dalaman tu dia mengeluarkan aroma. Orang dah sakit ni, dia dengan Allah je dia akan keluarkan aroma. Dia tak aroma tu, itulah aroma tu. Wangian tu. Maksudnya dia mendapatkan, dia dah matikan keakuan diri dia nafikan keakuan diri, maka akan mendapat barokah untuk sekeliling. Orang yang sentiasa menafikan keakuan diri. Nikmat orang menafikan keakuan diri ni. Dia nafi. La tadi tu. Pakaian kita ni la. Memang la. Dia akan dapat satu aroma yang membawa barokah kepada orang lain. Termasuk keluarga kita. Termasuk kepada sahabat-sahabat kita. Termasuk laluan yang kita lalu tu, insya-Allah akan dapat barokah. Itu yang sebenarnya kita nak bawakan dari dalam kehidupan harian kita. Yang sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap ni pun tak henti-henti. Kejap lagi, apa yang saya cakap ni sebenarnya, saya cerita dengan rumah saya. Saya dah cerita ni sama macam Haji Mokhtar cakap sebelum ni. Saya perhatikan. Saya cakap apa pun saya tak tahu. Top macam apa? Macam peluru saya cakap. Kan? Tak berhenti. Terus ni saya tak tahu. Benda tu datang anzala abdil kitab. Jangan ada keakuan diri kita, menafikan keakuan diri, mutakallimun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tengok, saya semak balik apa aku cakap ni. Macam mana aku boleh cakap macam ni? Bukan kita banggakan diri kita, tak. Kita tengok mutakallimun Allah tadi tu. Kita pun tak nak rasa keakuan diri apa yang kita cakap tadi tu. Itu yang sebenarnya kita nak bawa dalam kehidupan harian. Jadi untuk pendengar YouTube, sahabat-sahabat saya, insya-Allah sama-sama kita bawa, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Setelah 4 hari kita bercuti, hari ini bersua kembali dengan Syekh Aziz dan Ustaz serta hadirin sekalian. Masih lagi diberi kesempatan untuk mendengar pesanan-pesanan, nasihat tanpa jemu daripada pembimbing kita untuk sentiasa kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua tindakan. Gerak-geri kita, solat kita, apa-apa yang kita lakukan semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kudrat daripadanya jua. Sedikit perkongsian daripada saya. Memandangkan Ramadan hampir tiba. Jadi saya sendirilah, saya sentiasa menunggu-nunggu Ramadan, dan dalam bulan tu kita kalau boleh tak nak tinggal pun
solat ibadah-ibadah sunat. Semua kita nak buat. Tadarus Quran, daripada sunat sampailah yang konon-konon masa tu kita ulun, tak nak tinggal. Sebab kita baca fadilat amal. Mengatakan di bulan Ramadan ni berganda-ganda amalannya. Jadi memang penuh masjid. Saya sendiri selaku Helwani mengajak para wanita dekat saya punya quarters untuk join join program ni lah, program supaya kita tidak terlepas mengumpul pahala. Tapi apabila hari demi hari misalnya kita join program tu, sebenarnya kalau ikut Islam untuk sebagai melatih diri untuk dibawa kepada bulan-bulan seterusnya, bukan terhenti dalam bulan Ramadan saja. Tapi apabila kita buat amal tu sebabkan nak pahala, berhenti setakat bulan Ramadan saja. Itu saya kata pada diri saya sendirilah. Jadi apabila kami join talk daripada Ustaz Aziz ni hari demi hari, dah hampir 2 tahun, sedikit sebanyak timbul kesedaran. Allah jentik hati untuk kenal dia, kenal diri ni dan terus kenal Allah SWT. Sebenarnya kita buat amalan apa sekalipun, kalau tanpa izin Allah tak akan terjadi. Mana semuanya dengan keizinan Allah. Jadi kita perlu menanam dalam diri kita buat amal ni bukan semata-mata untuk dapatkan ganjaran pahala, bukan untuk dijauhi daripada api neraka, bukan untuk dimasukkan ke syurga, tapi semuanya untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi tidak kira bulan Ramadan atau bulan-bulan lain, mudah-mudahan kita melakukan amal ibadah ni dengan hati yang penuh ikhlas. Seperti kata pujangga, ikhlas itu adalah seperti seekor semut hitam di atas batu hitam yang gelap gelita. Maknanya tidak dapat dilihat ikhlas tu. Hanya Allah dan manusia tu sendiri, kita sendiri yang tahu kita betul-betul ikhlas ke tak. Itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, saudari kita, teman-teman yang duduk dalam kuliah kita ni, semuanya daripada perkataan yang keluar adalah perkataan lintasan khatir Rabbani, kalimat-kalimat kudus, yang suci, yang bersih, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata tak lain untuk kita sama-sama mengesakan Allah, membesarkan, mengagungkan Allah je, tak ada lain. Tak ada dalam ni cerita yang selain daripada mengesakan Allah, tak ada. Semua duduk dalam mengesakan Allah. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sekiranya majlis kita ini majlis yang sentiasa mengesakan Allah, maka Allah sendiri yang mengatakan bahawa inilah para kekasih-kekasihku di muka bumi, yang sentiasa hatinya sentiasa nak mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Sekiranya kita tidak dapat lagi rasa kemanisan mengesakan Allah, maka jangan kita terus tinggalkan majlis ini. Terus meneruslah duduk dalam majlis ni sampai kita mendapatkan anugerah yang daripada Allah langsung, iaitu kita merasa nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, insya-Allah. Saya rasa sampai situ dulu, kita pun ada hal sikit. Saya pendekkan. Terima kasih semua atas perhatian, Pak Long, apa semua ustaz yang datang ni. Saya minta maaf ada salah silap saya, ada rasa keakuan dalam menyampaikan. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Sallallahu